Okay, طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, apa khabar? Semua sihat? Alhamdulillah. Bas cukup orang hari ni? Oh, ada passenger belum naik? Nak tunggu naik dekat mana tu? Segamat? Jauhnya. Allah, bila nak sampai tu? Habis kuliah kita. Cik nak duduk belakang, cik? Cik nak duduk belakang? Selalu duduk depan. Nela duduk depan ni. Nela. Nela semua duduk depan lah. Kenapa duduk belakang-belakang jauh sangat? Penuhkan depan ni. Boleh cik duduk situ. Jom, jom duduk depan. Penuhkan depan. Jauh nak cik duduk saya daripada saya. Selalu dekat je. Tak nak naik bas? Oh, cik ada tanya, tak nak naik bas? Boleh nak naik bas, boleh je. Bas kosong lagi tu. Tiket tak ada orang beli. Oh, cik free lah, cik free. Senior citizen Pioneer. Oh, Pioneer free Oh, Pioneer free Oh. Macam-macam. Okay, hari ni muka surat berapa kita? Liza tak ada hari ni, Liza? On the way. Pukul berapa ni? Okay. 4:77. Kena baca belum Oh, last bawah tu. Okay, okay. Baik, minggu lepas bincang tentang apa? Ingat tak? Mengeluh. Belum jawab soalan dah mengeluh dah dia. Kenapa mengeluh? Cik Zai, minggu lepas bincang tentang apa? Minggu lepas bincang tentang apa? Air kencing unta lagi? Sambung. Oh, so sambung sambung. Kak Dewi sambung. Lepas tu Kak Dewi suruh Kak Zaida sambung. Kak Zaida, Kak Zah sambung. Pengembala dibunuh, unta dilarikan. Okay, so sekarang kita nak sambunglah cerita tentang siapa? Siapa namanya? Oranion. Oranion dengan Okal yang telah membunuh pengembala unta Nabi SAW. Pengembala unta Nabi, siapa nama dia? Yasar. Okay. Pengembala unta zakat? Tak tahu namanya. Okay, baik. Sekarang kita nak bincangkan adakah Nabi SAW berjaya menjejaki Oranion dengan Okal yang telah melarikan unta Nabi SAW dan telah membunuh pengembala unta Nabi SAW. Baik, kita lihat muka surat 477 perkataan yang terakhir sekali di bawah itu. Kita ada perkataan di sini, faba'atha fi atharihim. Lalu baginda mengirim utusan untuk mengikuti jejak mereka. Jadi setelah mereka lari, kemudian ada pengembala unta zakat Nabi, pengembala unta zakat lari kan? Lari pekik-pekik kan, beritahu kepada Nabi yang mereka ni dah bunuh pengembala unta Nabi SAW, kemudian mereka bawa lari unta-unta Nabi SAW. Akhirnya apa yang Nabi perintahkan, Nabi mengirim utusan untuk mengikuti jejak mereka.
Dalam riwayat Al-Auza'i terdapat tambahan lafaz at-talab. At-talab maknanya mengejar. Sementara dalam hadis Salamah bin Al-Aqwa tercantum lafaz khailan minal muslimina. Amiruhum Kurzu bin Jabirinil Fihri. Beliau iaitu Nabi mengutus tentera berkuda yang dipimpin oleh Kurs bin Jabir Al-Fihri. Jadi ada pasukan berkuda yang dihantar oleh Nabi SAW untuk menjejaki Oraniun dan Okal yang telah melarikan diri, iaitu mencuri unta Nabi SAW itu tadi. Demikianlah yang disebutkan oleh Ibn Ishaq dan majoriti ulama bahawa di sini lafaz kurzu dibaca dengan mendammahkan huruf kaf. Jadi huruf kaf kita baca dengan baris depan dan mensukunkan huruf ra. Maknanya ra kita matikan kurs bunyinya, lalu diikuti dengan huruf zai, kurzu. Dalam Sunan An-Nasa'i dari riwayat Al-Auza'i tercantum dengan lafaz faba'atha fi talabihim qafatun. Lalu baginda mengutus para ahli jejak untuk melacak keberadaan mereka. Lafaz qafah di sini adalah bentuk jamak dari kata qaifin. Okay, qaifin, jadi di situ kata qafah ramai, qaif satu orang. Dalam Sahih Muslim dari riwayat Muawiyah bin Qurrah dari Anas disebutkan bahawa pasukan tersebut terdiri dari para pemuda Ansar yang berjumlah sekitar 20 orang. Mereka diutus beserta seorang ahli jejak untuk melacak jejak mereka. Maknanya di sini kita ada satu pasukan khas yang dibentuk oleh Nabi SAW untuk menjejaki Oraniun dengan Okal yang telah melarikan diri, dan mereka ni dipanggil sebagai qafah. Qafah tu maksudnya orang yang boleh menjejak. Dia macam ini. Pada zaman Nabi, kita ada satu ilmu yang kita panggil sebagai ilmu qiyafah. Okay, ilmu qiyafah ni maknanya ilmu menjejaki orang yang melarikan diri. Macam kisah Nabi lari daripada Mekah kan? Nabi lari daripada Mekah, nak pergi ke mana? Madinah. Kaum Quraisy Makkah pada waktu itu mereka ada pasukan qiyafah. Pasukan yang terdiri daripada qaif itu, qafah tu, untuk menjejaki Nabi SAW. Jadi ini pasukan kalau kita sekarang ni saya lebih macam ni, kita nak kata pasukan forensik diutus di tempat kejadian untuk memeriksa mana kesan kan. Biasanya kalau sekarang ni kita panggil lah pasukan forensik ni, diutuskan, okey panggil forensik ni datang sini, diorang akan check kan tapak kaki semua kan, mana datang, lepas tu pergi lari mana, lepas tu nanti ada anjing dibawa kan. Ni macam ni, dipanggil pasukan yang menjejaki. Mereka yang melarikan diri daripada satu kes kejadian. Jadi qaif ataupun qafah ini diutuskan oleh Nabi SAW untuk menjejaki Oraniun dan dibentuk satu pasukan khas. Dikatakan di sini seramai 20 orang yang terdiri dari daripada pemuda Ansar. Baik, saya tidak di sini, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia kata gini, saya tidak menemukan riwayat yang menyebutkan nama si ahli jejak. Jadi tak ada riwayat yang sebut siapa. 20 Ansar ni siapa, terdiri di kalangan siapa, dan nama 20 orang sahabat tersebut tidak diketahui, tidak dapat dikenal pasti. Hanya saja dalam kitab Al-Maghazi karya Al-Waqidi. Jadi Al-Waqidi dia ada menyusun sebuah kitab Al-Maghazi. Al-Maghazi ni kita panggil sebagai kitab-kitab yang memuatkan peperangan. Kisah-kisah peperangan, kisah-kisah kes-kes lah yang berlaku dalam zaman Nabi SAW. Disebutkan bahawa pasukan tersebut terdiri daripada 20 tentera. Tetapi tidak menyebutkan asal mereka dari kalangan Ansar.
Dalam kitab Al-Waqidi ni, dia tak sebut yang pasukan ini terdiri daripada kalangan Ansar. Namun dia kata begini, bahkan dia rahimahullah menyebutkan nama beberapa orang yang ternyata dari kalangan Muhajirin. Jadi kita dapati Al-Waqidi pula dia sebut bukan di kalangan Ansar tapi disebut di kalangan Muhajirin. Kemudian dia kata begini, di antaranya dengan nama-namanya, dengan nama-nama mereka, di antaranya Buraidah bin Husayb Al-Aslami serta Salamah bin Al-Aqwa Al-Aslami, Jundub dan Rafi'. Kedua orang yang disebutkan terakhir ini adalah putera Makith Al-Juhani. Lalu ada lagi Abu Dhar Al-Ghifari, Abu Ruhum Al-Ghifari, Bilal bin Haris Al-Muzani, Abdullah bin Abdullah bin Amr bin Auf Al-Muzani dan sahabat lainnya. Jadi mereka semua ini di kalangan Muhajirin yang berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Okay, ada berapa orang di situ? No. Nama. Nama tu. Berapa orang tu? Buraidah, Salamah, Jundub, Rafi', okay, Abu Zar Al-Ghifari, Abu Ruhum, Bilal, Abdullah. 10 je. 10. Namanya sebut 10 kan? Okey. Nama-nama yang disebut 10 ni di kalangan Muhajirin. Okey. Akan tetapi, riwayat Al-Waqidi tidak dapat dijadikan hujjah jika dia meriwayatkannya sendirian. Ni biasalah kita kalau riwayat dalam kitab karangan Al-Waqidi ni, dia tak boleh kita jadikan hujjah sebab dia bukan di kalangan perawi hadis. Okey, sebab dia ada riwayat-riwayat yang biasanya dia muatkan dalam kitabnya adalah riwayat yang lemah. Jadi kalau kita nak ambil riwayat daripada Al-Waqidi, ia perlu ada sokongan daripada riwayat hadis sahih yang lain. Baru dia kuat. Masih mengira lagi. Okey, ada berapa orang tu? Kak Zah, ada berapa orang kat situ? Kira tak? 10. 8. Sekejap ya. Lapan lah. 8. Okey. Jadi, ada siapa-siapa terlebih orang kat situ? 10, 8. Betul Kak Ram 8? Tanya orang teks lah Mesti pastikan dulu. Kalau tak salah-salah submit nanti. 8 ya. Okey, 8 orang. Baik, akan tetapi riwayat Al-Waqidi tidak dapat dijadikan hujjah jika dia meriwayatkannya sendirian. Terlebih lagi jika apa yang diriwayatkannya itu bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat. Ada kemungkinan lainnya yakni nama-nama yang belum disebutkan oleh Al-Waqidi tersebut berasal dari kalangan Ansar. Faham? Maknanya? Okay. Balance 12 orang tu di kalangan Ansar. Sebab tadi kita kata ada 20. Okay, 20 yang mana dia kata 20 ni di kalangan Ansar. Kemudian bila kita cek dalam riwayat Al-Waqidi, dia kata apa? Pasukan itu yang disebut nama-namanya di kalangan Muhajirin. Jadi dia kata di sini kemungkinan nama yang dia tak sebut, sebab tadi kita kata kita tak tahu kan siapa ahli jejak yang diutuskan oleh Nabi SAW itu. Jadi kata di sini kemungkinan nama yang tak disebut oleh Al-Waqidi adalah di kalangan Ansar. Lalu dia menegaskan bahawa mereka adalah orang-orang Ansar kerana jumlah mereka lebih ramai daripada orang-orang Muhajirin yang disebutkan. Tadi Muhajirin ada berapa? 8. Okey, sebab dia kata paling ramai di sini ialah Ansar. Maka sebab itu dia kata kemungkinan lainnya lagi semua pengembala itu disebut sebagai orang-orang Ansar menurut istilah yang lebih umum. Jadi kita ada dua macam ini. Nak faham penerangannya. Mula-mula bila
Bila Oraniun dengan Okal mereka melarikan diri daripada Harra. Harra tu tempat pengembalaan tu lah. Mereka lari, Nabi SAW mengutuskan satu tadi apa namanya? Pasukan berkuda. Pimpinan? Okey. Nabi hantar pasukan berkuda pimpinan kurs untuk cari. Ya, untuk cari mereka. Baik, seterusnya yang kedua, Nabi hantar pasukan Qiyafah. Ya. Qail satu orang. Kan? Qail satu orang. Qafar ramai. Jadi pasukan ni, okey, dia macam ini. Pasukan ini dia namanya pasukan Qiyafah. Pasukan untuk menjejaki Oraniun dengan Okal yang telah melarikan diri. Tetapi, okay, nanti dia ada satu orang yang expert, pakar dalam kumpulan ini. Apa pun yang kita kata, di sini ada 20 orang di kalangan pemuda Ansar. Ketuanya tahu tak? Tidak diketahui siapa ketuanya. Kemudian juga di kalangan Ansar ni tidak diketahui siapa mereka. Bila kita buka dalam riwayat Al-Waqidi, dalam kitabnya Al-Maghazi, dia ada sebut berapa orang? 8 di kalangan Muhajirin. Maknanya di sini berapa orang? 12. Okey, Muhajirin disebutkan siapa namanya kan? Okey, secara jelas disebut dalam kitabnya. Ini riwayat Al-Waqidi. Baik, terus. Belum habis lagi bincang ya. Dalam kitab Al-Maghazi, karya Musa bin Uqbah, disebutkan bahawa pasukan ini dipimpin oleh Sa'id bin Zaid. Jadi, pasukan Qiyafah ni ada ketuanya. Sa'id ke Zaid? Sa'id bin Zaid dia ketua. Maknanya macam ni ada dua pasukan. Satu pasukan berkuda, satu pasukan Qiyafah yang diutus untuk menjejaki mereka ini. Pasukan berkuda diketuai oleh Kurus. Diketuai oleh Kurus ni. Okey, Kurus. Pasukan Qiyafah diketuai oleh Sa'id. Sa'id ke Zaid? Tadi sebut Zaid. Sa'id kan? Okay, Sa'id bin Zaid. Kemudian ada juga pendapat yang mengatakan namanya Sa'ad. Okay. Jadi dia kata demikianlah nama yang disebutkan dengan menambahkan huruf ya Sa'id. Adapun dalam riwayat lain tertera tanpa huruf ya iaitu Sa'ad bin Zaid al-Ashhali. Lafaz Sa'ad dibaca dengan mensukunkan huruf Ain dan ia juga di kalangan orang Ansar. Jadi Sa'id ni di kalangan orang Ansar, maknanya dia bukan Muhajirin. So dia masuk, saya tak pasti adakah dia termasuk daripada 20 orang ni lah. Jadi kita letak di sini, Ansar. Jadi di kalangan orang Ansar lah Sa'id ini. Maka dia kata boleh jadi Sa'ad bin Zaid adalah yang bertugas sebagai pimpinan kalangan Ansar sementara Kurs adalah pimpinan rombongan mereka. Jadi dia ada dua kemungkinan. Mungkin Sa'ad ini ialah ketua yang memimpin kumpulan Ansar tetapi Kurs ni ialah ketua yang memimpin rombongan itu. Maknanya keseluruhan. Yang memimpin keseluruhannya. Baik, At-Tabari dan lainnya meriwayatkan dari hadis Jabir bin Abdullah Al-Bajali bahawasanya Nabi SAW mengutusnya
untuk mencari jejak mereka. Hanya saja sanadnya dhaif dan berita yang masyhur perihal masuk Islamnya Jarir terjadi jauh setelah kejadian ini. Wallahu a'lam. Jadi di sini kita fahami kalaulah dikatakan Jarir juga dihantar untuk menjaki mereka, riwayat itu adalah riwayat yang dhaif. Tidak diterimalah sebab kita dah ada riwayat yang lebih sahih daripada riwayat At-Tabari itu tadi. Wallahu a'lam. Baik, seterusnya. Perkataan. Falamma irtafa'a. Pada saat matahari meninggi, iaitu siang harinya. Dalam teks hadis ini terdapat kalimat yang terbuang dan asumsi kalimatnya adalah maka mereka pun berhasil ditemukan pada hari itu juga lalu mereka ditangkap. Jadi dengan pasukan berkuda, pasukan forensik tu yang dihantar tadi kan, akhirnya mereka ni berjaya dijejaki dan ditangkap. Lalu di sini ada pun dalam riwayat lain tertera dengan lafaz faqata'a aydiyahum wa arjulahum. Lalu baginda memotong tangan dan kaki mereka. Ad-Dawudi menjelaskan yakni memotong kedua tangan dan kedua kaki masing-masing dari mereka. Menurut saya di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Pendapat ini telah dimentahkan oleh riwayat At-Tirmidzi yang menyebutkan dengan lafaz min khilafin, secara silang. Maknanya tangan dan kaki dipotong secara silang. Macam mana? Uh-uh. Kenapa Kak Azhar muka terasa? Terasa dipotong ya? Tak dapat dibayangkan. Macam itulah. Siapa suruh curi? Itulah kan. Dia macam tu kan. Kita, yelah nanti kita baca lagi lah. Belum habis baca lagi. Satu-satu dulu. Sebab dia banyak isu je dekat dalam kisah ini kan. Jadi dia potong secara silang min khilafin. Demikian juga yang disebutkan oleh Al-Ismaili dari Al-Firyabi dari Al-Auza'i dengan sanadnya. Al-Bukhari juga mencantumkan riwayat Al-Auza'i dengan lafaz walam yahsimhum yang artinya baginda tidak menyulut besi panas ke anggota tubuh yang telah dipotong. Itu agar darahnya berhenti menitis tetapi membiarkannya terus mengalir. Sampai matilah. Tadi kan tanyakan dia bunuh kan orang tu kan. Jadi Nabi buat gitulah. Maknanya dah potong tangannya secara bersilang itu, tak dihentikan darahnya. Biarkan saja sampai mereka mati. Darah tu mengalir, kan habis darah dia macam itu. Jadi perkataan seterusnya. Wasumirat a'yunuhum serta mata mereka dicongkil. Baik, lafaz sumirat dibaca dengan mentasydidkan huruf mim. Dalam riwayat Abu Raja tercantum lafaz wasamara dengan tidak mentasydidkan huruf mim. Semua riwayat yang disebutkan Al-Bukhari mencantumkan huruf ra. Ini berbeza dengan riwayat dalam hadis Sahih Muslim yang penulisnya meriwayatkan dari Abdul Aziz dengan mencantumkan huruf wasamala, yakni dengan huruf lam. Al-Khattabi berkata as-samlu bererti menusuk mata dengan benda tajam. Okey. Jumpa tadi kan? Okey. Pasukan berkuda dengan kiafah dah jumpa, terus dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikenakan mereka dengan hukuman. Pertama tadi apa? Okey, seterusnya
Ada perkataan yang diguna di situ, samala. Samala bukan congkil, samala tusuk. Apa beza congkil dengan tusuk? Congkil kita keluarkan. Tusuk, cocok. Oh. Mana satu lagi ni? Dua-dua tak nak. Oh, dua-dua tak nak. Mana lagi sakit? Tusuk lagi sakit. Congkil tak sakit? Tak tahulah. Congkil dengan tusuk mana lagi sakit? Dua-dua sakit. Mana lagi sakit tak tahulah. Tak pernah kena Alhamdulillah tak pernah kena. Okey, baik. Abu Zuhaib Al-Huzali merangkai syair. Dia syair mengenang putera-puteranya yang meninggal. Ini contoh-contoh. Dia tak ada kena mengena dengan Oranium dengan Okal. Sebab ada penggunaan perkataan dekat situ kan untuk menunjukkan tentang kepedihan dia kehilangan atau kematian putera-puteranya. Dia kata wal ainu ba'dahum ka'anna hidaqaha. Sepeninggal mereka hitam mataku seakan sumilat bisyaukin. Ini perkataan samala tu digunakan. Ditusuk dengan duri. Fahiya urun tadma' hingga cacat dan berlinangan air mata. Jadi sumilat ini ialah satu penggunaan perkataan untuk menunjukkan kepada kita mata itu ditusuk, dicocok, bukan dicongkil. Dia juga berkata kata as-samru adalah bahasa lain yang digunakan untuk menyebutkan as-samlu iaitu menusuk. Okey, tak apa. Kemudian dia berkata lagi, boleh jadi kata as-samru berasal dari kata al-mismar, iaitu maksudnya mata mereka dicelak dengan sifat tu tali yang telah dipanaskan. Yang saya ketahui bahawa Al-Bukhari mencantumkan riwayat lain yang menjelaskan maksud kata ini, iaitu riwayat Wuhaib dari Ayyub dan riwayat Al-Auza'i dari Yahya. Keduanya dari Abu Qilabah dengan lafaz thumma amara bimasa mira fa uhmiyat fakahalahum biha. Kemudian baginda memerintahkan agar beberapa paku dipanaskan dan selanjutnya mencelaki mata mereka dengannya. Lafaz ini memperjelaskan apa yang disebutkan sebelumnya juga tidak bertentangan dengan riwayat yang menyebutkan lafaz as-samlu kerana artinya adalah menusuk mata dengan alat apa saja sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, maknanya yang telah dibahaskan sebelumnya. Jadi nak ambil mana? As-samlu ke as-samru? As-samru congkil. As-samlu tusuk. Dua-dua boleh, tak apa. Tak payah pening. Dua-dua boleh. Okey? Dua-dua boleh. Sebab dua-dua ada riwayatnya. Perkataan wa ulqu fil harra, lalu mereka dibuang ke harra, hamparan bebatuan hitam. Al-harra ialah tanah yang dipenuhi dengan bebatuan hitam, iaitu batu-batu hitam yang sangat masyhur di kota Madinah. Hukuman tersebut dilakukan di tempat ini kerana lokasinya dekat dengan tempat kejadian. Jadi mereka dibuang di Al-Harrah ni nama tempat lah. Nama tempat tu ada banyak batu-batu hitam. Jadi kenapa dia dibuang di sini? Kerana tempat kejadian berdekatan di sini. Lokasi. Lokasinya dekat dengan tempat tersebut. Perkataan seterusnya kita lihat muka surat 481. Perkataan seterusnya yastasquna fala yusqaun. Mereka minta minum namun tidak diberi minum. Dalam riwayat Wuhaib dan Al-Auza'i tercantum lafaz tambahan hatta matu, hingga mereka semua mati. Dalam riwayat Abu Raja, lafaznya adalah thumma qadhafahum fisyamsi hatta matu. Kemudian mereka dicampakkan di bawah terik matahari hingga mati. Sementara menurut riwayat Syu'bah dari Qatadah disebutkan dengan lafaz ya'addunal hijara,
mereka menggigit batu. Kenapa dia gigit batu tu? Tak, dia lapar. Di dalam kitab pengobatan dari riwayat Thabit disebutkan bahawa Anas berkata, "Fara'aitu ar-rajula minhum yakdumul arda bilisani hatta yamuta." Aku melihat salah seorang di antara mereka menjilat tanah dengan lidahnya hingga mati. Sementara dalam riwayat Abu Awana dengan sanad yang sama tercantum lafaz ya'addul arda liyajida bardaha mimma yajidu minal harri wasyiddah. Jadi sebab lainnya, lelaki itu menggigit tanah itu untuk mendapatkan rasa sejuk kerana tidak tahan terik dan panas matahari. Al-Waqidi mengklaim dia mendakwa bahawa mereka mati disalib. Hanya saja riwayat-riwayat yang sahih di atas membantah apa yang dikatakan. Okey, riwayat Al-Waqidi ini dhaif, mereka tidak mati disalib. Akan tetapi dalam riwayat Abu Awanah dari riwayat Abu Aqil dari Anas dia berkata, baginda menyalib 2 orang dari mereka. Oraniun ada berapa? Ada berapa ramai hari itu kita bincang? Yang jumpa dengan Nabi hari itu berapa ramai? Kak Ram, berapa ramai? Hmm? Satu orang tengah tak tahu siapa. Okey, jumlah keseluruhannya berapa ramai? 8. Betul. Enam ke 8? 8. 6. Okey. Tak, asalnya berapa orang tu? Saya tanya yang asalnya. Asalnya datang jumpa Nabi yang minum susu unta, ikut pengembala tu berapa orang? Tadi Kak Dewi kata berapa? 8. Ada pendapat lain nak kata 9, 10 orang? 1, 3, 1, 4. Jadi cukup 8. Okey, 8 orang 8 orang. Asalnya ialah 8 orang. Baik, kita lihat. Dalam riwayat Abu Awanah di sini, Abu Aqil dari Anas dia berkata, Nabi menyalib 2 orang dari mereka. Okey, 2. Tinggal berapa? Tinggal 6. Kemudian memotong anggota badan 2 orang dari yang lain. Okey, tolak 4 tinggal 4. Kemudian apa Nabi buat? Dan menusuk mata 2 orang yang lainnya. Tinggal 2. Demikianlah Anas menyebutkan 6 orang sahaja. Apabila sanad asar ini sahih, bererti hukuman mereka bervariasi. Tapi dia tak sahih. Okay, sanad itu tak sahih. Tak sahih sanad itu. Nyatakan sebagai maklumat sahaja. Dia sahaja tahu nak peningkan kepala kita. Bukan pening, buat fikir. Kena fikir, biar otaknya bergerak berjalannya. Sekelompok ulama di antaranya Ibnul Jauzi lebih condong berpendapat bahawa hukuman tersebut ditimpakan kepada mereka sebagai qisas atas kejahatan yang mereka perbuat. Qisas. Qisas tu maknanya? Nyawa dengan nyawa, potong tangan dengan potong tangan, telinga dengan telinga, mata dengan mata. Ini qisas. Apa beza dengan hudud? Qisas dengan hudud apa beza? Dia curi tak? Hmm. Kak Zah, kenapa Kak Zah fikir apa aku nak jawab? Apa aku nak jawab? Kak Zah, muka Kak Zah, apa aku nak jawab? Apa aku nak jawab? Mm-mm. Itu
Nanti. Itu hudud. Berzina rejam, tak semua zina rejam sampai mati ya. Zina kalau dia dah bernikah, dia zina baru rejam sampai mati. Kalau dia bujang, anak dara tak rejam sampai mati. Sebab beza. Jadi itu kita panggil hudud. Qisas, nyawa dengan nyawa. Tangan dengan tangan. Tangan dengan tangan. Qisas ni dengar. Minum air. Yang naik bas tak nak jawab, dah pakai baju sama colour, tudung sama colour ni. Konduktor bas. Purple dengan purple, hitam dengan hitam. Uniform Tak sangka naik bas pun ada uniform. Sama. Oh, pendapat sama dengan yang tak naik bas. Majoriti ulama, ya Allah. Ada siapa-siapa nak keluarkan ijtihad lain? Tak ada ijtihad Liza tak nak keluarkan ijtihad, Liza? Tak ada. Oh, Liza lain pula Tudungnya purple, bajunya hitam. Terbalik pula dia. Ketua bas. Ketua interchange. Okay. Ketua interchange bas. Okay, kita lihat macam ni. Qisas ini, kalau dia merupakan satu kes jenayah. Okay, kes jenayah yang melibatkan kecederaan pada orang lain. Ini kita panggil sebagai qisas. Kecederaan pada orang lain. Kita tumbuk, mata dia terkeluar. Contoh macam tu kan? Okay. Lepas tu maknanya mata dengan mata. Kemudian kita apa tadi? Kita potong tangan dia. Kan? Tangan dia putus. Kita pula kena buat macam tu. Maknanya kes jenayah yang melibatkan orang lain cedera ataupun orang lain mati. Sebab tu kita ada hukum darah dengan darah tu tadi. Okay, nyawa dengan nyawa tadi. Baik, tapi kalau hudud ini, dia adalah kesalahan dosa yang kita buat. Kan, zina. Okay, apa lagi? Minum arak lagi. Curi, ia boleh melibatkan orang lain. Kan tadi kan, ia boleh melibatkan orang lain. Curi ni dia ada dua keadaan. Sebab curi kalau kita masa, kenapa tadi saya kata ini curi kan? Dia curi kan? Tapi yang melibatkan orang lain kan? Dia membunuh pengembala tu. Sebab tu kita tak panggil dia sebagai hudud, kita panggil dia sebagai qisas. Okey, keseluruhannya sebagai qisas. Jadi itu beza antara qisas dengan hudud tu tadi secara umumnya lah. Kalau nak bincang memang panjang lah kan tentang tu. Okey. Hal ini berdasarkan, dia kata, hal ini berdasarkan riwayat Muslim dari hadis Sulaiman At-Taimi dari Anas yang tercantum dengan lafaz innama samalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a'yunahum li'annahum samalu a'yunar ru'at. Nabi sallallahu alaihi wasallam menusuk mata mereka kerana mereka telah menusuk mata para pengembala. Nampak tak? Maknanya dia bukan saja bunuh pengembala tu, tapi dia cocok mata pengembala tu. Sebab tu kita nampak di sini mata tadi kan qisas tu, mata dengan mata kan? Kalau kita buka Al-Quran surah Maidah kat saya, mata dengan mata Allah kata. Okey, telinga, apa-apalah semua dia mesti balas macam tu. Jadi sekarang bila orangnya dengan okal ini, dia bukan saja curi unta-unta, kita bunuh, dia tu lari tahu, bukan tu. Tapi dia cocok mata pengembala tu. Maka sebab tu di sini hukumannya ialah mereka juga dikeluarkan, mata mereka ditusuk ataupun dicongkil mata mereka tu. Baik, mereka para ulama, okey, senang kata gini Nabi tak hukum saja-saja kena ingat. Nampak tadi dengar macam zalim kan? Betul kan? Zalim kan nampaknya kan? Tak bagi minum, minta minum tak bagi minum, biarkan macam tu saja. Nabi SAW tak hukum penjenayah dengan saja-saja. Dia mesti ada sebab. Sebab kita tahu Nabi ni orang yang sangat penuh dengan rahmah.
Nabi takkan buat macam tu saja kan. Okey, baik kita lihat. Mereka itu para ulama yang hanya menisbahkan hadis ini kepada At-Tirmizi dan An-Nasa'i telah cuai, maknanya cuai. Okay. Ibn Daqiqil Aid menanggapinya, maknanya memberikan komentar lah bahawa hukuman mutilasi yang dikenakan, mutilasi itu maksudnya kita potong tangan, potong kaki tadi kan, secara bersilang tadi. Yang dikenakan terhadap mereka itu bervariasi, yakni pada beberapa anggota tubuh. Padahal hadisnya hanya menyebutkan hukuman tusuk mata. Oleh kerana itu, masih diperlukan dalil lain untuk membuktikan adanya hukuman lain yang ditimpakan kepada mereka. Menurut saya, sepertinya mereka berpegang pada riwayat yang dinukil oleh para penulis buku-buku bertema Al-Maghazi. Tadi saya sebut Al-Maghazi apa? Kitab peperangan yang menyatakan bahawa orang-orang Oraniun telah memutilasi si pengembala. Jadi ada dalam kitab Al-Maghazi ini, mereka kata kenapa Nabi potong secara bersilang? Sebab Oraniun ini mereka buat perkara yang sama kepada pengembala unta Nabi. Kerana sebab itulah mereka dikenakan dengan hal yang sama. Sementara ulama-ulama yang lain menyatakan bahawa hukuman seperti itu sudah dimansuh. Jadi ada pula kata hukuman kalau kita nak potong silang-silang ni kan, dia kata hukuman itu telah dimansuh setelah menyebutkan hadis Imran bin Husain tentang larangan memotong-motong anggota badan iaitu mutilasi. Ibn Syahin berkata, hadis ini menghapus segala bentuk hukuman dengan mutilasi. Baik, Ibn Jauzi berkata, dakwaan adanya nasakh, penghapusan hukum, hanya boleh dilakukan apabila diketahui runut kejadian, iaitu kronologi sejarah sesuatu peristiwa. Sekejap. Okey, menurut saya kronologi kejadian ini dapat dibuktikan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab jihad dari hadis Abu Hurairah tentang larangan menyiksa dengan api yang sebelumnya pernah diizinkan. Adapun peristiwa Oraniyin ini terjadi sebelum Abu Hurairah masuk Islam. Meskipun demikian, Abu Hurairah telah menyaksikan sabda baginda yang membolehkannya, tetapi kemudian melarang hal itu. Qatadah meriwayatkan dari Ibn Sirin bahawa kisah mereka itu terjadi sebelum turunnya hukum had, hukum pidana. Itu hukum hudud. Musa bin Uqbah dalam kitabnya Al-Maghazi menyebutkan bahawa setelah kejadian itu, Nabi SAW melarang melakukan mutilasi, yakni berdasarkan larangan yang tertera di dalam surah Al-Ma'idah. Dan Al-Bukhari sendiri lebih condong untuk memilih pendapat ini. Pendapat ini juga dipegang oleh Imam Al-Haramain dalam kitab An-Nihayah dan dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi hukum ini ia berlaku sebelum turunnya hukum hudud. Kemudian dikatakan ini merupakan hukuman yang dilarang oleh Nabi SAW setelah itu. Maknanya setelah terjadinya peristiwa ini, Nabi SAW tak buat lagi untuk orang lain. Okay, dilaranglah. Jadi ini mungkin yang pertama yang terakhir, wallahu a'lam. Saya pun tak pasti adakah di sana orang yang sebelumnya pernah dikenakan dengan hukuman sedemikian. Baik, Al-Qadi Iyad mempersoalkan perihal mengapa mereka tidak diberi minum. Kenapa mereka tak diberi minum? Haus lah saya. Sangat haus. Persoalannya, padahal menurut kesepakatan para ulama, apabila seseorang yang akan dihukum mati meminta minum, maka tidak boleh dilarang. Harus diberikan atau dipenuhi permintaannya. Lalu dia menjawab, jadi Al-Qadi Iyad, dia jawab sendiri soalan dia. Dia kata begini, hal itu tidak
diperintahkan Nabi SAW. Dan baginda juga tidak pernah melarang sahabatnya untuk memberi mereka air minum. Jawapan beliau rahimahullah iaitu Al-Qadi'iyat ini sangat lemah. Sebab Nabi SAW mengetahui ketika hukuman tersebut dilaksanakan dan baginda bersikap diam ketika itu. Sikap diam Rasulullah SAW tersebut sudah cukup sebagai bukti atas pengukuhan suatu hukuman. Jadi Nabi tak suruh dan Nabi tak larang. Dia kata gitu kan. Namun dia kata jawapan ni sangat lemah kerana Nabi tahu hukuman tersebut dilaksanakan. Jadi kalau Nabi tahu mereka haus, pasti Nabi akan suruh beri minum tu kan. Tapi Nabi tidak suruh. Nabi diamkan sahaja. Baik, Imam An-Nawawi memberikan jawapan dalam hal itu. Jadi Imam An-Nawawi dia kata gini, pemberontak yang murtad tidak layak dihormati dengan memberinya minuman dan tidak juga benda lainnya. Jadi ada dua perkara dekat sini. Bukan setakat, actually ada banyak perkara yang berlaku ataupun yang dilakukan oleh orang Niun. Mereka ni diberikan privilege tau. Diberikan keutamaan untuk minum susu unta milik Nabi. Ingat susu unta milik Nabi. Ini keutamaan yang Nabi berikan. Masalahnya, mereka ni lepas mereka sembuh, kita kata bagai kacang lupakan kulit. Kan? Dah sembuh apa mereka buat? Dia merompak, dia membunuh, bahkan dia bukan bunuh saja tapi dia buat penyiksaan terhadap pengembala unta Nabi yang bernama Yasar. Yes, very brutal. Dan mereka ramai, bukan mereka seorang tau. Mereka ramai. Jadi kita nampak, kalau 1 lawan 8, apa jadi? Kalah kan? Maknanya dahsyat situasi itu. 8 orang bunuh 1 orang. Dalam keadaan yang sangat dahsyat. Maka sebab tu kita kata di sini, Nabi SAW macam diamkan saja. Mereka ni yang buat perkara yang sangat menganiaya orang lain. Sangat zalim terhadap orang lain. Lalu dia kata di sini, Imam An-Nawawi kata, okey, bukan itu saja, kita ada riwayat lain kata mereka ini murtad. Mereka murtad, mereka keluar daripada agama. Asalnya datang ke Madinah, jumpa Nabi, berbai'ah kan? Berbai'ah. Kisahnya, kalau kita nak kata hashtag throwback balik lah ya. Kisahnya mereka datang ke Madinah, nak jumpa Nabi, meluk agama Islam. Berbai'ah. Nabi izinkan duduk di Masjid Nabawi. Ya? Yes, dalam keadaan sakit lagi. Maknanya dalam keadaan yang sangat tak ada apa-apa. Naif betul, duduk dekat Masjid Nabi sebagai Ahlus Suffah. Kita tahu Ahlus Suffah ni lah mereka yang orang kata tak ada apa-apa, duduk di situ, orang datang berikan makanan. Begitu keadaan Ahlus Suffah ni. Jadi, bila dah ada segala-galanya, Nabi bagi tau. Banyak Nabi bagi. Kemudian murtad pula. Dah bunuh orang, dah seksa orang, bawa lari unta Nabi. Mereka keluar daripada agama Islam. Sebab tu sini Imam An-Nawawi kata apa? Orang yang murtad dengan cara begini tak layak dihormati. Okey? Tak layak dihormati. Dengan memberinya minum dan juga benda yang lain dan tidak juga benda lain kalau mereka minta. Buktinya, dalam kes seseorang yang tidak memiliki air kecuali persediaan untuk bersuci, maka ia tidak perlu memberikannya kepada seseorang yang murtad. Lalu sebagai gantinya, ia bertayamum. Bahkan sebaliknya, ia harus menggunakan persediaan air tersebut untuk bersuci. Walaupun akibatnya orang yang murtad tadi mati kehausan. Jadi ini pendapat Imam An-Nawawi. Saya tak kata saya pegang kepada pendapat ini. Kita belajar ya. Di sana di kalangan para ulama mereka mengeluarkan pendapat-pendapat mereka. Dan kita nampak pendapat ini sangat dahsyatlah, sangat tegas, sangat syadid. Kalau nak kata sangat ekstrim pendapat itu, kan? Tapi ia terpulang kepada masing-masing. Nama yang penting berbalik kepada rahmat itu lebih baik sebenarnya. Kan? Kita kata, okeylah, kalaupun dia murtad takkan kita nak layan dia macam haiwan. Macam itulah kita katakan. Cuma di sini diberikan kepada kita dengan analogi. Kalau kita ada air, waktu tu memang tak ada air. Kita nak guna air ni sikit saja, air sikit. Sekarang kasar ayat tu kan. Si murtad ni dia nak minum air. Kita nak bagi ke? Kita nak solat sekarang.
kita lebih baik gunakan air ini untuk berwuduk, untuk bersuci, untuk kita solat, daripada kita bagi kepada orang yang telah keluar daripada agama itu dalam keadaan yang begitu tadi. Daripada kita bagi pada dia, kita guna air ini. Ini analogi yang diberikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya. Baik, Al-Khattabi berkata, Nabi SAW melakukan tindakan tersebut terhadap mereka kerana baginda ingin mereka mati dalam keadaan demikian. Ada juga yang mengatakan bahawa hikmah membiarkan orang-orang itu kehausan adalah sebagai balasan kerana mereka telah mengingkari jasa baik yang pernah diberikan kepada mereka. Ini sebab yang saya sebutkan tadi. Mereka ni tak ingatlah apa yang Nabi SAW dah berikan kepada mereka. Berupa diberikan minum susu unta yang membuat mereka sihat, kan, dari penyakit busung lapar dan terhindar dari buruknya udara Madinah. Keadaan ini telah dipindahkan ke Jufa berkat doa Nabi. Hikmah lainnya adalah kerana Rasulullah SAW pernah mendoakan terhadap orang yang membuat keluarganya kehausan agar ditimpakan kondisi yang serupa, sebagaimana tercantum di dalam riwayat An-Nasa'i. Terkait dengan hal ini, terdapat kemungkinan bahawa pada malam itu, orang-orang Oraniun sengaja menghalangi pengiriman susu unta milik Nabi. Jadi biasanya unta milik Nabi ni kan, susunya akan dikirim ke rumah Nabi SAW. Jadi mereka ni tak bagi. Jangan hantar rumah Nabi. Jahat sih. Sebab itu saya kata gini. Sebab itu kita tak jumpa mana-mana riwayat lain sahabat Nabi yang lain minum kencing unta. Pernah tak dengar Abu Bakar minum kencing unta? Umar, Osman, Ali. Sebab apa? Yang minum tu orang macam ni. Perangai dia macam ini. Sebab tu mereka refrain, mereka elakkan. Sebab Nabi SAW nampak macam mana Nabi kan? Ini sejarah satu-satunya sejarah yang menunjukkan yang minum kencing unta Oraniun dengan ukul. Dalam hadis Nabi. Tak ada. Dalam hadis Nabi yang lain menunjukkan para sahabat. Sampai kepada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, tak ada kita nampak di kalangan para sahabat. Kita baca kitab Khulafa' kan, tak ada. Di kalangan para sahabat yang hidup pada zaman Nabi setelah kes ini, tak ada. Sebab apa? Takut. Maknanya bukan sebarangan lah. Maknanya syariatnya ada. Syariatnya ada, boleh minum. Cuma kalau kita nampak daripada sudut hikmah tu kan, kenapa para sahabat tak minum? Sebab perangai ukul dengan Oraniun tu macam tu. Jadi tak nak ikut sunnah perangai mereka ni. Itu sebabnya kan kita nampak sejarah menunjukkan bahawa di kalangan para sahabat tidak consume kencing unta tu. Susu unta tu memang ada hadis lain lah kan. Tapi kalau tentang kencing unta ni, ini je satu hadis yang menunjukkan. Namun saya tak kata bahawa kencing unta ni tak boleh minum. Boleh minum kerana ada syariatnya ditunjukkan oleh Nabi. Dan kita pun ada bacakan dengan hadis Nabi yang lain, Nabi kata apa? Kencing unta ni ada ubatnya. Okay? Maknanya bukan kita kata tak boleh minum. Boleh. Cuma di sana kisahnya mengerikan, betul tak? Kisah tu menunjukkan yang minum kencing unta tu ialah orangnya macam tu. Kan? Perangai dia macam tu. Jadi macam kita macam baik jangan. Kalau ada alternatif lain, lebih baik kita minum. Jadi saya kadang-kadang pelik. Kenapa sanggup orang ni kan? Sebab kalau orang alim selalunya kita tak gunakan. Sebab kita tengok kisah je, kita belajar daripada hadis Nabi ni kan. Kisah bagaimana orang ni dengan ukul. Mereka bukan orang yang baik-baik. Setelah mereka minum kencing unta tu, apa yang mereka buat pada Nabi? Mereka tahan susu unta tu sampai datang rumah Nabi tau. Nampak tak? Sampai Nabi tak ada minuman. Jadi di sini mereka kata, di kalangan para ulama kata apa? Apa yang timpakan kepada Oraniun itu merupakan sesuatu yang memang kita kata tak hairanlah kenapa Nabi buat begitu kepada mereka.
kerana sikap mereka, apa yang telah mereka lakukan setelah mereka mendapat jasa baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkara yang tidak boleh diterima pakai. Okey? Baik, ataupun tidak boleh diterima oleh akal, tak boleh terima pada maknanya kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan membalas dengan kejahatan kalau orang tu tak buat perkara yang jahat. Jadi jelas kepada kita di sini, bukan sebarangan Nabi SAW ni buat. Sekejap saya lupa tak nak tulis. Yang keempat, biar mati kehausan kan, betul tak? Kenapa dibiarkan? Berkaitan dengan susu unta tu tadilah. Maknanya setiap satu ni kan, dia ada balasannya. Kenapa Nabi potong tangan? Kenapa Nabi congkel mata mereka? Kenapa dibuang? Kenapa dibiar mati kehausan? Setiap satu tu ada balasannya lah yang kita nampak dekat situ. Bukan saja-sajalah nak buat macam tu pada mereka. Baik, perkataan seterusnya ya. Ya. Wallahualam. Mesti ada lah. Boyan ada lagi ke? Hari tu pergi 8 orang lagi, zuriat keturunannya ramai lagi. Tapi janganlah, bukan semua dalam satu setandan pisang, tak semuanya yang dalam semua yang busuk kan, macam tu. Cuma ni kita ambil pengajaran sajalah iktibarnya daripada apa yang telah mereka lakukan. Baik, perkataan. Qala Abu Kilabah fahuwa ulai saraku. Abu Kilabah berkata, orang-orang tersebut telah mencuri. Artinya, hukuman yang ditimpakan Nabi ini dikarenakan mereka telah mencuri unta-unta betina dari pengembala dari tempat dikandangkannya secara tidak wajar. Ini adalah kesimpulan hukum dari Abu Kilabah sendiri. Tapi mereka memang mencuri sebab mereka bawa lari unta Nabi SAW itu. Perkataan waqatalu, mereka membunuh kan, yakni membunuh pengembala unta sebagaimana disebutkan di atas. Perkataan wakafaru, mereka kafir, itu mereka murtad. Demikianlah yang tercantum dalam riwayat Sa'id dari Qatadah, dari Anas dalam kitab peperangan dalam Islam. Begitu juga yang disebutkan pada riwayat Wuhaib dari Ayyub dalam kitab Al-Jihad yang semakna dengan makna inti hadis ini. Dan hadis ini bukan hadis mauquf yang jalur sanadnya berhenti hingga Abu Qilabah sahaja sebagaimana yang disangkakan oleh sebahagian ulama. Demikian pula dengan lafaz waharabu, mereka memerangi yang tercantum dalam Musnad Ahmad dari riwayat Humaid dari Anas yang juga semakna dengan makna inti hadis ini, iaitu dengan lafaz waharabu muharibina. Mereka melarikan diri setelah melakukan kerosakan iaitu ataupun kecurian. Kisah Abu Kilabah dan Umar ibn Kisah Abu Kilabah dan Umar bin Al-Aziz yang berkaitan dengan hadis ini akan disebutkan dalam pembahasan tentang Al-Qasamah dalam kitab Diyat, insya-Allah. Okey, selesai kita hadis tentang oranian dengan ukal ini. Boleh tarik nafas? Berapa lama bincang hadis ni? 3 minggu. Dah dekat sebulan. Yelah, saya cuti lagi. Saya sakit lagi kan? Nak dekat sebulan. Sebaik tak masuk Ramadan. Okey, di sini dari hadis di atas dapat diambil sejumlah faedah lagi selain faedah-faedah yang disebutkan sebelumnya. Kita simpulkan ya hadis ini. Pertama, kedatangan para delegasi menghadap imam iaitu pemimpin. Siapa yang datang jumpa siapa? Okal dan Oranian datang jumpa Nabi SAW secara berkumpulan, mereka jumpa dengan Nabi SAW. Jadi di sini kita dapati bahawa biasa pemimpin ni akan ada delegasi tertentu yang datang jumpa mereka. Biasalah kita tengok contoh presiden kan ada delegasi-delegasi yang datang jumpa kan Prime Minister semua kan, mereka didatangi oleh para delegasi untuk
dijumpai. Okay? Biasa itu keadaan yang juga berlaku kepada Nabi SAW. Baik, yang kedua, seorang imam berkewajipan memperhatikan urusan mereka. Dalam kisah ini, Nabi mengambil berat sebab bila mereka datang jumpa Nabi, mereka beri apa? Komplain. Mereka komplain kan, mereka cakap, oh darul Madinah ni tak bagus untuk kita. Macam-macam kan. Kita sakit, kita kurus, kita lapar, macam-macam kan. Jadi Nabi SAW tak biarkan. Nabi mengambil tanggungjawablah untuk mendengar, memberikan perhatian kepada kes mereka. Okay? Lalu mereka ini diberikan dengan solusi. Apa solusi diberikan? Nabi suruh mereka pergi ikut pengembala unta Nabi SAW minum unta pula. Minum susu unta. Minum susu unta Nabi SAW di sana, duduk bersama dengan mereka sampai mereka sembuh. Baik, yang ketiga, disyariatkan yang melakukan terapi pengobatan dengan meminum air susu dan air kencing unta. Maknanya boleh untuk kita minum. Maknanya di sini air kencing unta najis ke tidak? Tidak. Okay, air kencing unta itu suci. Kita dah bincangkan dengan panjang lebar minggu lepas. Baik, yang keempat. Petunjuk bahawa tiap-tiap raga iaitu organ tubuh manusia hendaknya diobati dengan obat yang biasa digunakan. Jadi setiap badan ni dia ada obat-obat yang tersendiri. Minum susu unta, kencing unta untuk obat perutnya. Busung lapar kan? Ingat tak hadis yang Nabi sebutkan? Muka surat ni. Muka surat 475 tu. Inna fi abwalil ibil shifaan lidzaribati butunuhum. Sesungguhnya air kencing unta itu dapat menyembuhkan orang yang mengalami kerosakan perut. Maknanya ada sakit pada perut. Gastrik ke apa-apa kan. Jadi setiap anggota tubuh badan kita dia ada obat yang tersendiri. Okay, kita sakit mata, kita gunalah obat sakit mata. Kita tak guna obat sakit perut. Macam tu maksudnya. Kan? Kita sakit gigi, kita gunalah obat untuk sakit gigi. Kita tak guna obat orang sakit kencing-kencing. Tak kencing tak lawas. Macam itulah, maknanya kita setiap penyakit ada obatnya, senang kata macam tu. Okay, setiap penyakit ada obatnya dan kita gunakan cara rawatan yang tepat untuk penyakit yang sedang kita hadapi. Seterusnya yang kelima, bolehnya membunuh sekelompok orang yang telah bersekongkol untuk membunuh satu orang. Baik mereka membunuh orang itu dengan cara memperdayanya terlebih dahulu maupun pembunuhan itu dilakukan dengan cara yang biasa dilakukan para perompak. Jika kita dikatakan bahawa mereka dibunuh dengan dasar qisas iaitu pembalasan terhadap pembunuhan yang telah mereka lakukan, maka dibolehkan memutilasi sebagai hukum qisas. Sungguh hal ini tidak termasuk mutilasi yang dilarang oleh syariat. Maknanya kalau mereka buat begitu kepada orang yang mereka bunuh, kita boleh buat perkara yang sama. Tapi kalau mereka tak buat begitu, tak bolehlah untuk kita buat ke atas diri mereka. Okey, maksud macam ini. Sekarang ada 8 orang. Yang bunuhnya 1 orang. Mungkin yang bunuh tu bukan ke-8-8-nya. Mungkin yang bunuh 1 orang saja. Yang 8 lain tengok. Adakah yang 8 lain itu dia terselamat? Tidak. Kita kata mereka itu adalah orang yang bersekongkol. Orang yang bersekongkol, yang bersubahat, yang terlibat dalam kes tersebut. Okay? Sebab tu kalau kita nak apply pada konteks kita, bila ada ramai orang yang terlibat, semua orang tangkap kan? Kita tak kata, tak apalah dia ni tak payah tangkap sebab bukan dia bunuh. Tak gitu. Semua orang, kalau ada gang fight ke apa, semua kena tangkap. Kita kata, oh awak tak bunuh tak apalah, awak biarkan duduk sini. Awak tak ada. Semua angkut masuk dalam van. Kita kata tak apa, yang bunuh je. Tak begitu. Semua ditangkap dan semua akan dihukum. Sama juga apa yang Nabi SAW lakukan. Walaupun kita kata mungkin hanya 1 daripada 8 itu orang tu kan yang membunuh, tapi yang lain tak bunuh, yang lain cuma tengok je, ketawa kakak, tapi tetap juga kita kenakan mereka dengan hukuman qisas itu tadi. Baik, yang keenam. Hukum rompakan berlaku apabila rompakan dilakukan di gurun.
iaitu di luar perkampungan. Adapun rompakan yang dilakukan di perkampungan, hukumnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Okey, tak apa, biarkan saja benda tu sebab nak bincang panjang lagi. Saya tak nak ambil masa. Yang penting faham asasnya begitulah ya. Kalau ia berlaku di kawasan gurun ni maknanya tak ada orang nampak, tak ada orang boleh tolong tau. Kalau ke dalam kampung ni maknanya ada lagi orang yang tinggal situ kan. Maknanya bukan tempat terbiar. Ramai lagi yang boleh menyaksikan sebab tu perbincangannya berbeza. Baik, yang ketujuh. Para musafir boleh bagi mereka memanfaatkan unta zakat. Bagi para musafir boleh memanfaatkan unta zakat seperti meminum air susunya dan mengambil manfaat lainnya. Tentunya setelah mendapat izin dari imam. Imam tu maksudnya ketua. Okay, so kalau ada orang yang musafir ni untuk Islam lah Kalau ada orang yang musafir kemudian dia hilang harta benda ke apa kan, kemudian dia report pada zakat, tempat zakat, boleh ambil daripada wang zakat itu untuk diberikan kepada orang yang musafir, yang muslim ni Baik, yang ke-8. Boleh mengamalkan informasi yang diberikan seorang ahli jejak. Maknanya kita boleh ambil apa-apa info yang diberikan oleh mereka yang pakar dalam hal ini bagi menjejaki orang yang telah melarikan diri dalam kes jenayah. Yang ke-9, orang Arab memiliki pengetahuan sempurna mengenai pelacakan jejak. Ini kita panggil sebagai ilmu yang sangat mahir di kalangan orang Arab. Mereka kalau kita pijak, kalau mereka yang ada ilmu ini kan, dia nampak kesan tapak kaki kita, dia dah tahu dah. Kita ni anak siapa. Betul, mereka ada ilmu macam tu. Ni bukan ilmu sihir tak ada kena-mengena dengan jampi serapah. Tapi mereka ada ilmu sedemikian. Dia nampak kan, kesan tu dia dah tahu dah. Ini ni Muhammad ni, macam tu kan. Ni tapak kaki Muhammad. Kita tak tahu. Kita orang Melayu tak ada benda ni. Tapi ini kita panggil ilmu yang memang khusus orang Arab ada. Memang mereka ni Allah berikan dengan ilmu yang sedemikian. Yes, sekarang kita panggil DNA. Tapi macam mana orang Arab dulu tak ada, dia tak masuk lab. Tapi mereka tahu. Kan, Masya Allah, tabarakallah kita nampak kan. Pada zaman Nabi dapat tahu jejak tu, tengok jejak dah tahu ni siapa, ni pergi ke mana, arah mana, berapa tinggi, lelaki perempuan, tahu dah. Kita tengok tapak kaki siapa ni. Kalau besar gajah. Kalau binatang dengan manusia dapatlah kita beza kan. Tapi kalau manusia punya tapak kaki ni, siapa punya tapak kaki? Tak tahu tapak kaki siapa. Perempuan lelaki pun kadang-kadang tak dapat nak dipastikan. Berapa lama? Yes, berapa lama? Berat badan dia berapa? Berat badan dia berapa? Gemuk kurus. Yang saya selalu takjub mereka dapat tahu keturunan. Keturunan menerusi tapak kaki. Ini ada banyak kajian yang menunjukkan sejarah mereka tu kan. Mereka dapat tahu. Ya Ustazah pula. Ya, Cik Ana. Dia tahu dah kahwin ke belum kahwin ke dia tahu. Tapi ni bukan ilmu ni lah. Bukan ilmu kasyaf ke apalah. Bukan ilmu macam tu. Kita panggil ilmu qiyafah. Macam sekarang lah kita kata DNA lah. Kalau nak sedapkan bahasa tu kan. DNA. Tengok mana, kat mana semua. Okey, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada pagi ini, berikan kepada kita dengan kesihatan, kekuatan. Minggu depan dah puasa belum? Belum tapi minggu puasa lah. Okay, tak apa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sempat berikan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. InsyaAllah. Lagi berapa hari? 7. 10 ke 7? 10. Entahlah. Yang penting dekat sampailah. Kira-kira. Okey, tajuk saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa hari bulan? 13. Dekat jam tu ada tau. Dekat jam. Tak tengok.